Gelap pula. Assalamualaikum semua. Hai. Kak Miza sedang bersiaran dari Bandar Baru Sekuti Batu Gajah Perak. So malam ni Kak Miza punya tajuk kita malam ni adalah kenapa best garam. Kenapa best mandi garam ni? Dengan satu siraman pun dah rasa kesegaran dia. Ada yang tengok live Kak Miza tak malam ni? Kak Miza minta tolong. Sorry lah tak nampak komen. Kak Miza minta tolong. Kak Miza minta tolong you all. Cakap Assalamualaikum. Say hi semua. Okay. Macam nak tengok. Kerana tak nampak komen. Yang seram ni. Okay, tak apa, Kak Miza teruskan dulu Okey, malam ni tajuk kita apa yang best sangat mandi garam tu? Apa yang best untuk badan? Dengan sekali siraman tu kita dah rasa badan kita rasa best, fresh, kita rasa segar. Okey, banyak manfaat mandi garam. Kak Miza start mandi garam macam biasalah. Kak Miza nak cerita sikit. Kak Miza start mandi garam pada Kak Miza start mandi garam tahun yang jenama Arwah Rezeki lah. Jenama Arwah Rezeki tahun 2018. Okey, waktu tu masih bekerja lagi. Bekerja dengan satu syarikat construction dekat area Sri Skandar ni. So orang kata masa tu dah Kak Miza join. Share komen. Okay. Ya Allah, komen tak nampak. Minta maaf sangat. Ada yang komen ke? Kalau tak nampak Kak Miza minta maaf ya. Memang rasa tak nampak komen. Okay. Kak Miza start mandi garam tahun 2018. Waktu tu masih bekerja lagi. Bekerja dengan satu syarikat swasta lah. Waktu Kak Miza mandi garam tu sebab Kak Miza dah terlalu rasanya waktu tu dah stres sangat. Dah tertekan sangat. Nak cari juga solusi untuk badan kita. Apa sebenarnya benda yang boleh sihatkan badan yang lebih positif. Okey, waktu tu lah Kak Miza jumpa Kak Miza punya leader, Ani Maina. Leader Kak Miza tu dia cerita, dia selalu post, dia buat Facebook live, dia cerita tentang kebaikan mandi garam. Dia always bagi tahu setiap masa. Walaupun kadang-kadang tu Kak Miza nampak macam ada masa Kak Miza sempat tengok dia punya live, ada masa tak sempat. So waktu tu lah Kak Miza belajar cara-cara dia explain lah macam mana mandi garam, macam mana boleh mandi garam. So Kak Miza terpesona dengan cara, dengan orang kata personality leader Kak Miza waktu tu, dengan kata aura dia yang besar, kita nampak dia semakin cegas, berseri. Nadia Hazaman pun Kak Miza nampak sama dengan JM lagilah kan. JM tu kita punya founder, lagilah orang kata dia punya seri, aura dia tu orang kata terpancar. Okay, waktu tu lah masa tu terpanggil Kak Miza nak join Arwah Rezeki ni. Permulaan dengan nak kenal dulu mandi garam ni, apa yang best, apa yang special sangat mandi garam ni, apa yang buatkan orang kata aura semakin besar, kenapa ramai orang kata, kenapa ramai banyak Kak Miza dengar orang-orang terkenal dia mandi garam tapi cuma dia tak mention garam apa dia mandi. Cuma ada yang bagi tahu, ada yang tak bagi tahu. Sebenarnya kebanyakan mereka mandi garam untuk kesihatan tubuh badan. Orang kata untuk bagi tenaga, untuk besarkan aura. Ada yang cakap macam tu. Aura ni ada yang tanya, aura ni apa? Aura ni sebenarnya energi ataupun semangat pada diri kita. Contohnya bila kita tengok artis yang terkenal macam Tok T, Datuk Siti Nurhaliza, kita nampak dia always bersemangat. Kata apa, sentiasa ada seni dia, sentiasa ada positif dia. Rezeki dia mencurah-curah. Sebab apa? Sebab aura dia tu cantik. Aura dia menyelah. So daripada situlah kita sebab dia pun ada bagi tahu rahsia dia mandi garam. Dari situ pun kita boleh tahulah sebab garam
garam Bukit Himalaya ni memang terkenal dengan dia punya khasiat 84 jenis mineral yang baik untuk badan. Okey. Ada yang nak tahu. Okay, sebelum Kak Miza start, ada yang nak tahu kita ni guna garam apa? Garam masakan kat rumah tu ke? Garam apa yang kita guna? Garam masakan tak. Kita bukan guna garam masakan dekat rumah, tapi kita guna garam Himalaya daripada Pakistan. Yang ini antara yang best seller. Kak Miza start dengan yang ini dulu. Siapa yang nak start mandi garam? Kak Miza recommend you all start dengan yang ini. Dia ni ada bau rose yang sangat-sangat wangi. You all tak payah nak drop lagi perfume-perfume apa kat dalam mandian untuk tambah kesegaran, tak perlu. Sebab yang ini pun bila kita buka, bau dia dah semerbak. Bau dia macam you all kat spa. Jujur Kak Miza cakap. Kalau yang ini siapa-siapa pun, nurse ke, kalau Kak Miza bawa ke kan, kadang-kadang ada orang kata ada antara customer Kak Miza tu, dia nurse, dia frontliner. Diorang sendiri bila bau tu, diorang kata, ya Allah ya Tuhanku. Kalau diorang bawa balik kerja lah, diorang kata, ya Allah ya Tuhanku, rasa segarnya, rasa best, rasa fresh, rasa seronok, rasa tenang. Belum lagi mandi, baru je bau. Daripada situlah bila pernah Kak Miza bagi frontliner bau, daripada situ Kak Miza nampak feedback diorang sama macam Kak Miza rasa. Masa mula-mula Kak Miza dapat orang kata garam ni. Okey. Garam ni yang Kak Miza pegang ni, kalau Aura Rezeki kita ada beberapa jenis jugalah yang Kak Miza nak perkenalkan hari ini, lebih kepada you all semua kat luar sana untuk nak jaga aura. Yang pertama kalinya, kenalah mandi garam ni 21 hari. 21 hari tu bermakna 2 botol ni lah. Wajib beli 2 botol ni. Kak Miza dulu pun sebenarnya masa nak beli pun berkira-kira juga. Sebab kita ada bajet lain, kita ada untuk family, kita ada duit nak kita bagi kat mak kita, ada amanah-amanah kita yang lain lagi. So daripada situ Kak Miza pejam mata lah beli juga. Kak Miza rasa mula-mula Kak Miza ingat Kak Miza seorang aja. Rupanya ramai orang pun masa diorang nak start mandi garam pun diorang cakap benda yang sama juga. Diorang kata kami nak start pun, ya Allah, berkira-kira nak start 2 botol ni. Tak sangka sampai sekarang boleh jadi agent, boleh jadi stockist. Lepas tu Kak Miza dah cuba mandi garam. Hai Munawarah Munawarah ni kawan waktu Kak Miza belajar dulu. Yang ini Diana Hassan. Hai. Kalau Kak Miza tak nampak komen, Kak Miza tak maaf ya. Tapi sekarang memang tak nampak komen. Semalam pun buat live, rupanya banyak orang komen tapi Kak Miza tak nampak. Tak naik dekat live. Tak naik. Tak nampak apa-apa. Cuma nampak orang masuk aja. Dia dapatlah 2 patah perkataan. Orang kata hai, sampai situ je. Lepas tu yang lain, komen lain Kak Miza tak nampak. Okay, Kak Miza teruskan. Kak Miza start dengan garam ni. First mandi tu memang bila garam ni nak sampai, garam ni dia ada syifa. Waktu garam ni nak sampai dekat Kak Miza, garam ni Kak Miza beli dan Kak Miza nak post sampai kat rumah Kak Miza, macam-macam benda jadi. Ada dapat mimpi buruk. Yang itu Kak Miza cerita lah, dapat mimpi-mimpi yang tak berapa enak lah. Macam seolah-olah marah Kak Miza beli garam ni. Tapi Kak Miza usahakan juga sebab nak sihat. Beli juga. Kak Miza beli juga garam ni sebab nak sihat. Waktu tu Kak Miza cuba usahakan. Sebenarnya memang ramai orang mandi garam ni, diorang tak boleh nak habiskan 21 hari, diorang tak boleh nak follow. Diorang tak boleh nak follow 21 hari, tapi kena paksa diri, paksa juga. Mandi setiap hari tak kira bila masa. Waktu yang paling cantik kita nak mandi adalah pukul 4 pagi. Waktu solat tahajud. Solat tahajud, maksudnya kita mandi kan, waktu kita bangun solat tahajud kita mandi, lepas tu kita terus buat solat tahajud, solat taubat semualah. Waktu tu lah paling best mandi. Tapi kalau tak dapat time tu pun tak ada masalah. You all mandi je time bila-bila masa. Sebab orang sekarang dia kerja shift. So kita pun faham. Ada dah juga dia kata ada rutin-rutin harian yang diorang nak kena, yang buatkan diorang tak boleh nak mandi garam. So mandi boleh mandi bila-bila masa waktu kita nak mandi. Contoh kita nak pergi kerja, waktu tu kita baru bangun tidur, terlupa lah. Ada setengah orang terlupa. Macam-macam. Kadang-kadang ada gangguan ni, dia buat bagi lupa. Tak ingat langsung pasal garam ni. Mandi bila-bila masa. Cara nak mandi dia sangatlah mudah pada bilasan terakhir. Okey, bilasan terakhir maksudnya mandi dulu macam biasa. Shampoo, sabun badan, nak scrub badan ke scrub lah dulu. Nak
orang kata cucikanlah diri tu macam biasa. Okey, pada bilasan terakhir tu baru you all mandi garam. Ada yang tanya, bila mandi garam tu melekit tak? Memang tak melekit langsung sebab dia mandian terakhir. Dia garam Bukit Himalaya, bukan macam garam yang kita mandi kat laut tu, tak, dia lain. Dia memang lepas mandi tu you all akan rasa segar, you all akan rasa fresh, rasa best, rasa tenang, rasa apa lagi nak describe kan? Semua perasaan yang best, semua habis ayat lah. Kini semua rasa badan rasa segar, wangi, bauan ros yang kata bauan ros yang ala-ala spa mewah ni, ya Allah, memang best sangat. Yang ni Kak Liza sangat minta you all kat luar sana yang ada masalah orang kata kemurungan, stres, rasa rendah diri, rasa cepat orang kata rasa apa tak best, badan rasa lemah, rasa letih, rasa lesu, rasa tekanan, rasa stres, mandi garam ni. Okey, cara nak mandi garam dia sangat mudah. Okey, Kak Liza start tunjuk kat you all. Kita siapkan air. Yang ni contoh je tau. Kalau you all pakailah air dalam satu baldi. 3 skop. Okey, 3 skop. Yang ni Kak Liza buka yang garam ni, yang hijau ni. Garam yang hijau ni, garam 5 purut. 1 skop garam 5 purut ni. Yang ni baru 5 purut kuat lah. 1 skop garam 5 purut ni. Okey. So masukkan 3 skop. Masukkan 3 skop dekat dalam air. Ini contoh tunjuk. Okey, masukkan dekat dalam air. Ni kan kita masukkan 3 skop. Okey. Kalau boleh masuk 3 skop lah. Dia dalam 5 liter air. Macam tu. Itu baru sesuai lah untuk kita nak mandi. Kini dalam 5 liter air tu dalam sebaldi lah. Sebaldi setengah baldi macam tu. Kita masuk. Okey. So kita kacau. Masa kita kacau tu, kita kacau arah lawan jam. Okey, kita kacau. Kita bagi. Waktu tu bila kita rendam tangan kita kat dalam air garam ni pun kita dah rasa segar sangat. Kita kacau sampai garam tu larut. Tak larut pun tak apa. Kalau Kak Liza akan biarkan bagi larut. Kak Liza suka macam tu. So kita kacau tu, kita doa. Kita baca doa yang baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillah tu 7 kali. Lepas tu Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca selawat 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, selawat 7 kali. Lepas tu kita kacau lah arah lawan jam. Waktu tu kita doa lah. Kita doa yang kita perlu. Contohnya, ya Allah ya Tuhanku, kau bagi kesegaran pada badan aku ni, ya Allah. Ya Allah, kau bagi badan aku ni semakin sihat, semakin cergas. Kau mudahkan urusan aku dengan orang lain, ya Allah. Kau betulkan aura badan aku. Kau bantu aku jadi seorang pekerja yang cemerlang. Kau bantu, ya Allah, bagi hubungan aku dengan orang keliling sangat-sangat baik, ya Allah. Kau mudah urusan aku untuk beribadat pada Engkau, ya Allah. Kau mudah aku bangun pagi, bangun solat tahajud. Kau pelihara diri aku, ya Allah, daripada perkara negatif, perkara orang kata maksiat, syirik. Semua tu lah. Kita doa yang baik-baik. Waktu kita baca, kita fikir yang baik-baik, kita doa yang baik-baik. Kita kacau air tu, kita waktu tu kita dah kacau semua. Okey, dan kita mandi di bilasan yang terakhir. Okey, masa kita siram tu, kita siram badan kita semua. Okey, kita siram badan kita sucikan, kita mandi macam biasa. Dalam around 5 liter tu dapatlah dalam 6-7 cebok air tu kan. Kita mandi macam tu. Ada setengah orang dia kata dia ada bathtub, dia nak buat rendaman pun tak ada masalah. Letak je air. Lepas tu boleh lah, kalau dalam bathtub tu dia besar kan, jadi banyak sikit lah garam yang kita nak guna. Waktu tu kita mandi. Lepas mandi tu sebenarnya pada siraman pertama pun kita dah rasa segar. Sebab bau-bauan yang ada, bau mewah yang ada pada bau ros kan. Yang ini yang jenis bau ros yang ada pada garam ni, dia buatkan badan kita semakin segar, rasa fresh.
Lepas tu dia buatkan semangat kita, kita rasa hilang penat. Penat yang kita bekerja seharian tu rasa hilang sangat. So mood kita pun rasa best. Bila mood kita best, insya-Allah badan kita akan jadi sihat. Sebab dalam garam ni dia ada 84 jenis mineral yang sangat baik untuk badan. Dia ada sulfur, dia ada banyak lagi lah mineral-mineral yang lain yang apa tu kita kata ramai yang orang kata lebih kepada untuk sihatkan tubuh badan. Okay, Kak Mila tak nak cakap banyak lah pasal orang kata cara teknik-teknik mandi garam tu, itulah yang kami yang diajar oleh leader-leader kami sebenarnya. Tak ada benda yang pelik-pelik selama Kak Mila join Aura Rezeki ni. Selama ni memang sejak amal mandi garam memang rasa badan makin segar, makin fresh. Tapi yang bila kita tak mandi garam, kita akan dapat rasa lah, pernah lah kadang-kadang tu ada masa tu macam terlupa nak mandi garam. Ada satu masa tu kadang-kadang stok tu tak ada lah, habis, tak perasan stok habis, lupa nak beli. Dan masa tu memang dapat rasa lah, badan kita rasa macam mana, rasa tak best, rasa cepat letih, kemurungan macam tu. Okey, selain tu apa lagi saya nak cakap? Okey, ada yang tanya kenapa kena mandi garam ni 21 hari? Okey, 21 hari sebab peredaran aura pada makhluk ni ada 21 hari. Lepas tu putaran orang kata peredaran udara ni dia ikut arah lawan jam lah, arah bertawaf. Bila kita start mandi garam kan, orang kata start mandi garam ni dia rasa macam lepas start mandi garam, dia aura kita semakin besar dia cantik. Tapi kan kenapa, apa yang buatkan, ada yang tanya apa yang buatkan aura kita bocor? Okey, aura kita bocor sebab puncanya aura kita bocor puncanya ni kadang-kadang kita berjumpa dengan orang-orang yang negatif. Orang negatif ni macam mana? Kita kena marah ke? Kadang-kadang kita tengok aja benda-benda kita tengok aja orang lain ada pergaduhan ke macam tu, itu pun boleh menyebabkan aura kita bocor. Selain tu juga kita tengok kita rasa sedih, kita marah, kita tak solat, itu antara punca lah kita punya aura kita bocor dan tak cantik. So cara kita nak orang kata betulkan balik aura badan kita, sel-sel dalam badan kita, so bermula dengan mandi garam. Ada soalan tak? Kak Mila tak nampak soalan ni. Ada soalan boleh tanya Okey, selain tu Kak Mila teruskan kenapa aura tu penting. Okey, aura ni dia makna dia semangat. So bila aura atau semangat kita besar, okey, dia akan menjadi magnet tarikan kepada benda-benda baik, benda-benda positif dalam diri kita. Contoh ada orang tu kan, bila kita positif, benda-benda positif akan datang kat kita. Rezeki kita dipermudahkan, urusan kita dipermudahkan. Contohnya lah, kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Bila kita bersangka baik, Allah Ta'ala kini macam ni lah, hamba ni Allah ni ikut sangkaan kita. Bila kita bersangka baik dengan Allah, insya-Allah segala urusan kita dipermudahkan. Segala-gala orang kata tindakan kita, kepercayaan kita pada Allah, kita yakin tiap-tiap satu yang Allah turun dekat kita tu ada sebab dia, ada hikmah dia. Cuma kita ni makhluk yang lemah, kadang kita tak dapat nak nilai hikmah Allah Ta'ala tu dari segi mata kasar. Macam tu. Okey, apa tanda-tanda aura kita bocor? Seronok Kak Mila nak cerita ni. Tanda-tanda aura kita bocor biasanya wajah kita kurang berseri. Tu wajah kita kurang cantik. Contoh ada setengah orang tu dia cantik tapi dia nampak macam muka dia nampak penat, nampak kusam, nampak macam letih. Itu tanda aura bocor lah. Dia rasa tak cukup tidur, tak cukup rehat. Jadi dia tak dapat orang kata hidup dia dalam, dia hidup dengan tekanan kerja, macam-macam lagi. Lagi satu perasaan tanda-tanda aura bocor ni adalah perasaan tertekan atau kemurungan. Selain tu juga malas, hilang daya tumpuan. Bila kita kat sekolah kan pernah juga jadi kita, masa kita duduk belajar-belajar zaman kita belajar dulu. Kadang-kadang tu ada masa tu malas gila nak belajar. Ke memang malas. Ke memang malas belajar kan. Balik dah bercinta je tapi tak kahwin pun.
Cakap dengan siapa lah ni, cakap kat diri sendiri. Balik membazir masa kan. So itu antara punca-punca aura kita bocor lah. Kita sendiri yang cari penyakit masa tu. Selain tu tanda-tanda aura bocor ni, badan kita rasa sakit, kita sakit-sakit badan, kita lemah, kita kurang semangat, mudah orang kata didekati dengan penyakit-penyakit mistik, mudah kena orang kata kena rasuk ke, mudah mimpi yang buruk-buruk. Selain tu ada masalah dalam hubungan keluarga, hubungan dengan anak-anak masalah, hubungan suami isteri masalah. Ada setengah orang hubungan dia dengan masalah dia tak pernah ada. Dia kata ada lah customer yang kat Mizan baru nak mandi garam ni, dia ada masalah dengan tempat kerja. Dia ni belajar kerja kat Mizan, ada nampak lah seorang hamba Allah ni, dia ni Allah kurniakan dekat dia rezeki dia. Rezeki dia tu melimpah-limpah, whatever yang dia buat menjadi. Ni rezeki dia Allah bagi kat dia. Selain tu dia pernah dulu kat Mizan tengok dia menang kereta, dia macam-macam lah. Kalau cabutan bertuah dia mudah untuk menang. Jadi dia mengundang iri hati daripada orang keliling. Waktu tu kat Mizan tengok dia ada join business kan. Dia cakap dia join business, kemudian business yang dia join tu dapat sabotaj orang, kesian lah dekat dia. Tapi dia buat benda tu memang menjadi. Kat mana nampak apa yang dia buat tu, dia pegang apa-apa bisnes dia pegang, insya-Allah akan menjadi. Itu ujian dia lah. Ujian dia dapat Allah uji dia dari segi manusia tu agak cemburu dengan dia. Tapi tu masalah family dengan suami dengan anak dia, tak ada masalah yang tu. Anak Allah kurniakan dia anak yang dengar kata, cuma masalah dia dengan orang keliling. So macam mana dia nak buat, dia kata. Satu tahap ni sampai rasa dia nak resign lah. Dia nak berhenti kerja dah. Tapi mengenangkan komitmen tu banyak lagi. Anak-anak nak bersekolah lagi. Anak-anak belum, orang kata anak-anak macam nak membesar, sekolah menengah. Lepas tu nanti nak masuk universiti lagi. Waktu tu dia kata dia macam bertahan tu sampai tahap tak boleh nak pergi kerja. So recommend kat Miza biasanya dalam keadaan macam tu, memang tengah tertekan macam tu, dia kata dah tak ada semangat nak pergi kerja, tak ada semangat nak teruskan apa-apa rutin harian pun. Dia kata dia tak semangat. Kadang-kadang waktu dihabiskan balik kerja adalah dengan tidur. Kesian orang macam ni. Yang ini yang kita kata ni memang nampak jelas lah aura ada bocor. So cara dia biasanya kalau dia tanya kat Mita, dia pernah mandi garam. Dia kata dia mandi garam yang lain. Tapi orang tu pun bila kat Mita tanya dia guide macam mana, ada part-part dia tak berapa nak guide lah. Dia guide terlalu simple sangat, mandi sendiri. Kalau kami dekat Aura Rezeki Consultant, belilah dengan orang yang betul-betul yang boleh guide kita. Contohnya kita tanya-tanya persoalan-persoalan macam-macam ke apa, diorang boleh terangkan kat kita dengan mudah. Okay. Hai semua yang tengok live kat Miza, Madia. Hai Madia. Kalau ada soalan boleh tanya Tapi kalau Kak Miza tak nampak, Kak Miza minta maaf. Kak Miza akan jawab lepas live. Sebab semalam komen tak naik langsung. Lepas Kak Miza end live, berderet-deret soalan ni punya. Okay, jangan marah Okay, Kak Miza teruskan. Okay, kalau macam tu, orang macam tu biasanya kena betulkan detox dulu. Detox tu macam mana? Detox tu dengan yang ini, dengan garam yang ini. Kalau dengan Kak Miza, memang Kak Miza ajar you all kena detox dulu. Leader Kak Miza ajar Kak Miza macam tu. Detox dulu 21 hari dengan garam ni. Lepas tu kau pilihlah garam lain pula, yang mana-mana yang sesuai. Contohnya garam lepas tu pilihlah garam nak rasa nak mandi limau purut ke, boleh try limau purut. Lepas tu nak yang romantika, boleh mandi yang romantika. Yang pink, lepas tu boleh mandi yang natural. Garam natural tu dia tak ada bau. So lepas tu boleh try yang maskulin, Lady Millionaire, banyak lagi lah. Dia banyak khasiat-khasiat lain. Garam lain khasiat dia. Lepas tu Kak Miza galakkan customer Kak Miza banyak yang mandi garam, tak ada cakap macam tu. Diorang biasanya mandi garam ni tak ada benda lain. Diorang stress kat tempat kerja. Lepas tu terbawa-bawa dekat rumah. Dia kata dia tak tahu macam mana dia nak. Ada yang sampai tahap tak boleh tidur malam. Biasanya yang tak boleh tidur malam, Kak Miza akan rekomenkan mandi garam dan pasang lampu garam. Lampu garam contoh kat belakang ni. Lampu garam. Lampu garam ni dia yang bestnya lampu garam ni. Lampu garam ni dia ada
ion positif, ion dia menghasilkan ion negatif yang baik untuk badan. Okey, ion negatif tu, so selain tu juga dia merangsang orang kata dia merangsang chemical serotonin, tak silap. Dia merangsang macam kimia serotonin, tak silap Kak Miza, pada badan kita, menggalakkan kita rasa lebih tenang, lebih positif. Yang itu kita nak. Bila kita pasang lampu garam ni, okey, ni relate dengan lampu garam pula bila lepas kita mandi garam, lepas tu bila kita nak tidur, ada seorang dia kata dia malam dia susah nak tidur, stres sangat sampai tak boleh nak tidur. So kita pasang lampu garam. Lampu garam ni kebaikan dia tu, dia ada ion negatif lah. Ion negatif yang baik untuk badan. Dan bila kita mandi garam, bila kita pasang mandi garam, pasang pula lampu garam ni, dia buatkan tidur kita lebih lena. Cara selalunya ketenangan tu macam mana, orang kata hormon ion negatif ni macam mana rupa dia? Ion negatif ni badan kita ni, kita boleh dapat ion negatif ni daripada air terjun, kita pergi tengok hutan hijau, kita pijak rumput, kita pergi laut, kita pijak apa kita panggil tu, pasir-pasir dekat laut, kita mandi laut. Itu antara orang kata ion-ion agak situlah yang banyaknya ion-ion negatif yang baik untuk badan kita, yang bagi kita jadi positif. Perasan lagi satu, selepas hujan, perasan tak lepas hujan kita rasa macam segar. Bila nak hujan kita rasa macam best sangat. Walaupun kadang-kadang kita rasa mungkin kita bersungut lah hujan, balik dengan tak ada payung semua, tapi perasan tak dia buat kita rasa segar. Sebab apa? Sebab dalam hujan tu dia menghasilkan ion negatif yang kata bagi badan kita semakin segar, positif, makin sihat. Ada betul-betul yang Kak dengar daripada Ustaz Kasim Ilyas. Dia kata terapi dengan mandi hujan. So air hujan tu adalah ubat. So ada cara dia lah, dia ada cakapkan tadi tu. So selain tu balik pada cerita kawan Kak Miza tu, so Kak Miza suggest dia untuk mandi garam. Kak Miza recommend dia mandi garam yang ni dulu, sebab dia detox. Lepas detox baru mandi garam yang lain. Dia kata dia nak semangat balik dalam bisnes, dia nak semangat balik hubungan dia dengan orang keliling. Dia kata dia dah tak larat nak hipokrit. Dia tak larat nak berpura-pura, senyum-senyum, tapi dalam hati tu punya sakit sebab rasa orang tikam daripada belakang. Waktu tu Kak Miza dengar cerita dia, Kak Miza rasa macam, ya Allah, ya Tuhanku, berat juga ujian ini. So daripada situ Kak Miza kata tak apa, lebih positif. Ujian ni datang pada Allah, tanda kasih sayang. Sebab dia Allah bagi rezeki. Ujian kita berbeza. Ada setengah orang buat rezeki dia macam payah sangat nak dapat. Tapi dia dapat keluarga yang harmoni, orang kata orang kini yang baik-baik. Ada setengah orang dia mudah naik pangkat. Tapi Allah uji dia dari segi orang kata manusia yang iri, manusia yang orang kata orang iri dengan dia. Ada yang setengah tu Allah uji dengan sakit. Jadi semua tu ujian Allah tu tanda kasih sayang Allah, supaya kita makhluk ni tak lupa diri, tak hanyut dengan segala yang orang kata nikmat-nikmat yang Allah bagi kat kita. Tapi Allah lebih kepada nakkan kita ni sentiasa bersyukur. Yang lain tu kita ikhtiar. Contohnya kalau kita sakit, kita ikhtiar cari ubat. Kita tahu badan kita ni orang kata dalam keadaan lemah, kita rasa tak bermaya. Hati-hati stres ni sampai boleh jadi depres. Bila jadi orang stres ni, jangan cakap lah, kadang-kadang solat dia tak nak. Ini yang kita takut. Solat pun dia malas. Jangan kata solat, bulan puasa pun tak puasa. Bukan tu dia, bukan nak burukkan. Punyalah dia rasa macam dia ada satu tahap tu, dia orang rasa macam diri dia orang ni dah tak berguna. Tak guna hidup kat dunia ni lagi. Tak perlu lagi nak buat-buat semua tu. Ya Allah tolonglah, dia tak berminat nak teruskan hidup. Dia tak minat teruskan hidup. Biasanya solat dia akan terganggu lah. So kami dekat Arwah Rezeki ni memang recommend mandi garam yang ni lah. Mandi garam. So daripada situ badan kita makin segas, kita betulkan aura kita, supaya kita jadi kita betulkan semangat kita balik, pulihkan semangat kita balik yang down tu, yang rasa dah tak nak hidup sangat dah tu, dah rasa stres sangat, hidup ni dah nak berakhir dah, rasa macam
hidup ni tak bermakna, sedangkan ada lagi anak-anak kecil-kecil, ada lagi suami di sisi Allah hadirkan lagi. Cuma hal remeh-temeh, orang kata urusan yang remeh-temeh tu buatkan fikiran kita terganggu, kesian sangat. So orang macam tu lah Kak Miza sangat-sangat recommend mandi garam. So kita pulihkan semangat kita. Dalam garam ni pun ada sifat dia. Kita tahu orang kata dalam perubatan Islam pun ada mengamalkan garam, makan garam. Lagi satu ada ustaz-ustaz yang pesan mandi garam tu antara salah satu elakkan sihir. Ada cara perubatan dia. Kita tak boleh lah nak hidup kita ni nak menyangkal orang kata cara orang berubat selagi tak bercanggah dengan Islam. Okey, selain tu Kak Miza masuk kepada apa kebaikan garam ni. Ramai yang nak tahu apa kebaikan garam. Garam ni dia dapat menghilangkan stres ataupun tekanan perasaan. Okey, selain tu dia melancarkan peredaran darah pada seluruh badan kita ni. Merawat migrain, sakit kepala, bantu rawat sakit kulit, haluskan kulit badan, bantu buang toksik dalam badan. Selain tu dia menyelahkan konsistensi diri. Dia pun boleh jadi pelaris diri sendiri, sebab bila aura kita besar, kita nampak cantik dan menarik. Selain tu juga dia mencantikkan kulit. Cantik ni subjektif tau. Ada setengah orang dia cantik daripada dalaman dia. Bila dia sihat, dia cantik, hati dia tu dia jaga, sentiasa ingat pada Allah, dia pelihara hati dia daripada iri hati dengan orang, syakwa sangka dengan orang, elakkan dendam. So itu nampakkan orang kata terpancar cantik tu. So macam mana nak cantik macam tu? Bukan mudah, melainkan kita kena latih diri kita untuk bersangka baik dengan Allah, sentiasa positifkan diri, makan macam semalam Kak Miza cerita, makan benda-benda yang sihat, makan benda-benda yang orang kata mendatangkan makan dah orang kata benda-benda makanan-makanan sunnah yang menambahkan orang kata badan kita semakin apa, buatkan badan kita rasa macam mana. Bila kita amal makanan sunnah kan badan kita semakin sihat. Yang itu yang kita nak, sihat supaya kita murah ibadat pada Allah. Pekerjaan pun satu ibadat, tapi kalau kita dalam keadaan kerja tapi terpaksa, tertekan, stres, so macam mana dia nak jadi ibadat? Dia jadi macam terpaksa buat pergi, dia jadi dah macam tak ada keikhlasan dah kan, sampai tahap macam tu. Selain tu juga Kak Miza baca kat sini, sebenarnya dekat dalam ni pun dia ada tulis kan. Selain tu apa lagi kebaikan garam ni? Dia dapat menangani stres, tekanan perasaan, menaikkan segi wajah, menampal aura yang bocor, merawat serta membesarkan aura diri. Selain tu dia bantu meningkatkan keyakinan diri, bantu selahkan potensi diri, membantu menguatkan magnet kekayaan dan kejayaan. Dia selain tu juga dia jadi, orang kata apa, jadi pelaris semula jadi. Dia memulihkan semangat diri, membantu menangani stres serta mengelakkan gangguan makhluk halus. Cara mandi tu memang simple macam Kak Miza cakap tadi. Mandi dulu macam biasa. Lepas dah kita shampoo badan kita, mandi semua, so kita mandi garam ni pada bilasan yang terakhir. Selain tu apa lagi nak cerita? Tadi pun dah cakap kan, waktu ada soalan tak? Kak Miza tak nampak soalan ni. Memang tak nampak lah, tak nampak komen, tak ada komen. Sekejap lagi aku nak end nanti dia muncul komen. Sabar je lah kan, jawab kat sini senang, kesian nak jawab kat sana panjang lebar pula, kan nak tulis. Boleh je, tak ada masalah, cuma takut tak faham lah. Bila kita cakap ni lain kan intonasi dia, bila menulis tu lain pula cara dia. Bila waktu yang sesuai mandi garam? Tadi Kak Miza beritahu, Kak Miza ulang balik. Waktu yang sesuai paling afdal mandi garam sebelum subuh. Biasanya combination mandi garam dengan buat ibadat ni dia jadi satu, orang kata kita rasa macam best sangat. Dia rasa badan kita rasa ringan, mudah nak solat. Ada setengah orang dia kata dia tak suka mandi tapi dia nak rendam kaki. Tak ada masalah, amalkan rendam kaki dengan garam yang ini. Sebab orang kata apa, mineral-mineral dia tu boleh masuk ikut kaki kan. Ada yang amal rendam kaki ni, dia sebelum ni nak jalan pun susah, badan pun dah terasa ringan. Sebab ada setengah orang dia overweight kan. Bila overweight, dia berjalan tu terlalu sangat banyak berjalan, dia akan buatkan macam kaki jadi bengkak.
So kadang-kadang pakai kasut yang salah pun boleh sebabkan kaki jadi sakit kan. Banyak berjalan. So bila dia rendam kaki tu, alhamdulillah, badan dia terasa ringan. Dia buang angin-angin dalam badan tu, bisa-bisa badan tu. Lepas tu baru orang kata badan dia jadi ringan, mudah nak buat kerja semualah. Okey, ada yang kata nak mandi air panas, nak rendam dengan air panas ke air ais. Okey. Saranan ni pada leader Kak Miza lah. Kak Miza bagi tahu tu pengalaman diri juga. Okey, bila waktu sesuai kita bila kita nak mandi garam, waktu yang macam Kak Miza cakap tadi sebelum subuh. Tapi kalau tak dapat sebelum subuh, mandilah bila masa pun. Yang penting jaga 21 hari tu jangan skip. Lepas tu bila mandi garam lagi, nak mandi letak ais ke apa? Okey, mandi letak ais ni dia tak boleh selalu. Dia booster badan tau. Jadi dia bila sehari-hari kita mandi ais, dia akan jadi badan kita jadi dah dia dah lari dah. Jadi mandi letak ais tu seminggu sekali pun dah cukup. Dia tak boleh selalu. Selain tu juga selalu Kak Miza mandi air biasa je. Sebab rasa selesa kan mandi ais. Mandi ais tu seminggu sekali pun jarang. Sekarang Kak Miza mandi 2 minggu sekali. Bila musim panas kan, mandi garam letak ais memang segar. Badan rasa macam sejuk, rasa best. Aroma dia tu buatkan badan kita rasa segar. Okay. Selain tu lagi, apa lagi Kak Miza nak cerita? Okey. Ada yang kata bila lagi waktu yang best mandi garam, waktu best mandi garam tu lepas balik kerja pun best juga. Kak Miza dulu mandi masa dalam nak jaga 21 hari tu, Kak Miza mandi garam selepas balik kerja. Pukul 7 kan, pukul 7 pukul 8 sampai rumah tu pun mandi garam. Setiap hari pukul 8. Mandi garam pukul 8 malam. Memang rasa dia segar lain macam, nak tidur malam pun senang. So badan rasa macam, badan pun rasa balik kerja kan. Lepas tu lepas mandi kena pula mandi garam. Dia punya segar, tak tahu nak cakap lah. Lepas tu badan pun rasa wangi. Jadi selain tu juga kan dia buatkan badan kita ni, kalau kita ada masalah peluh-peluh, badan kita berbau, insya-Allah dia buatkan dia hilangkan bau badan. Yang bestnya garam Ara Rezeki ni kan, dia dapat rasa. Kalau you all yang jenis suka bersenam, suka jogging, kadang-kadang kan orang suka jogging ni, dia badan dia perasan dia mudah berpeluh tau. Sebab selalu badan dia dah aktif kan, dia gerak-gerak sikit, peluh dia mudah keluar. So badan baju-baju dia akan mudah berbau. Cara dia nak mandi garam ni pun boleh atasi masalah bau badan secara perlahan-lahan, insya-Allah. Okey, apa lagi yang Miza nak cerita? Ada soalan tak? Ada soalan tak you all semua? Okay, manfaat mandi garam. Okay. Ada juga yang mandi garam dengan air panas. Mandi air panas ni macam panas-panas suam tu kan. Kalau Kak Miza panas-panas suam tu rendam kaki tau. Rendam kaki pakai air panas suam lah. Yang itu kalau malam-malam tu cepat kita tidur malam. Kalau kita lepas jogging tu kita rendam kaki tu memang biasa. Kadang kalau ada luka-luka ke, mandi garam ni pun dia cepat pulihkan juga luka badan. Ada jerawat-jerawat dekat badan kan, pun boleh membantu. Dia dapat sembuhkan luka dia lebih cepat. Dia bantu relaxkan badan tu, membantu untuk atasi masalah insomnia. Insomnia ni biasanya susah tidur malam ni. Kak Miza rasa galakkan mandi air suam-suam macam tu. Rendam kaki dia lagi cepat ya. Rendam kaki dengan Kak Miza selalunya rendam dengan air suam dia lagi terasa lah. Badan kita macam malam tu dia mudah nak tidur. Okey. Apa lagi Kak Miza nak cerita? Lagi sikit habis. Okey, so ceritalah jenis-jenis garam yang kita ada kan. Okey, kita ada jenis-jenis garam kita. Kebetulan Kak Miza dah habis stok. Kak Miza tunjuk je lah senang kat sini. Okey. Yang first tu kita ada ni lah, garam Ara Rezeki yang Kak Miza galakkan. Yang tadi ni. Yang Kak Miza galakkan you all kalau first nak mandi garam tu, boleh try mandi garam Ara Rezeki yang ni. Yang Kak Miza galakkan. Lepas tu yang kedua kita ada Lady Millionaire. Okay, Lady Millionaire ni pun best juga, antara yang the best. Ni khas untuk
kelebihan garam ni dia diadu dengan 7 jenis aroma bunga. 7 jenis bunga lah. Dia punya orang kata tindak balas dia dengan badan lagi pantas, lagi cepat. So dia mengurangkan tekanan perasaan, dia terapi semula jadi, tampalkan aura yang bocor, naikkan seri wajah, tapi dia lebih kuat lah berbanding yang lain. Selain tu kata bau dia tu daripada 7 jenis bunga. Aroma dia ni aroma daripada Swiss tak silap Kak Miza. Dia sama dengan dia punya mewangi lah, mewangi perfume lampu garam. Ya Allah, wangi sangat ni. Bila Kak Miza pernah ada bagi hari tu dekat ada customer dia beli ni, dia beli lampu garam, dia beli yang ni, kata memang puas hati. Dia pasang satu bilik dia. Dia rasa bila pasang dalam aircon, ya Allah, lagilah bau tu semerbak. Rasa macam bau mewah aja. Dia pergi kerja pun lekat dekat baju kerja dia. Lekat kat baju dia. Dia bila dia sembuh kat bilik dia, lekat kat baju tu. Dia kata, orang tu tadi tanya perfume apa. Dia orang ingat dia pakai perfume mahal lah. Dia katalah dia sembuh. Dia kata tak adalah sembuh. Tu dia sembuh kat bilik je, tapi lekat kat baju. Bau dia sedap lah. Yang Lady Millionaire ni khas, macam kita cakap tadi, Lady Millionaire ni dia lebih kepada untuk orang bisnes. Bila orang bisnes dia pakai, dia akan menyalahkan kepribadian bisnes lah. Lady Millionaire ni dia bukan untuk perempuan je. Sebenarnya garam yang daripada Aura Rezeki ni lelaki perempuan boleh pakai. So cuma Lady Millionaire ni bila kita pakai dia lebih selah kalau kita jenis yang bila kita buat bisnes, dia akan nampakkan kita ni aura bos, semangat kita terselah. Selain tu pengalaman kat Miza lah, orang mudah suka dengan kita. Kita berniaga, kita cakap, orang mudah dengar kata-kata kita, orang nampak kita punya potential tu. Okay, selain tu kita ada romantika. Dulu Kak Miza tak minat romantika ni. Sekarang ni antara yang best lah, sentiasa Kak Miza guna romantika. Ini garam romantika ada botol pink. Okay, ada kat belakang juga yang ni. Okay, yang romantika ni special dia, ramai mak-mak yang guna garam romantika ni, dia bagi feedback. Dia kata yang mak-mak yang suka hijau tu, yang suka jadi hak tu, time cuti sekolah ni, memang sesuai sangat sebab dia mengeratkan kasih sayang. Ada juga customer-customer Kak Miza yang pakai. Ni daripada testimoni leader Kak Miza lah. Dia bagi tahu, dia kata dalam grup tim dia cakap diorang dah tahap nak bercerai, dan bila dia amal mandi garam yang romantika ni, alhamdulillah adunan dan orang kata ruyah yang dibacakan pada garam ni, dia buatkan badan diorang dia kata apa, dia buatkan semarakkan kasih sayang bersama family. Sebelum ni jujur cakap, ada yang customer ada customer Kak Miza, dia kata sebelum ni dia tengok anak dia dah tak rasa apa. Dia tak ada rasa kasih sayang dengan anak tu. Hubungan dia dengan anak tu ibarat macam dia jaga je. Tu anak sendiri dia tu. Dia kata dia rasa macam dia jaga je anak dia. Dia tengok dia tak ada rasa kasih sayang. Sampai satu tahap kadang-kadang dia balik kerja, dia balik lewat, dia tak kisah pun. Anak dia buat sebab itu tanggungjawab. Bila dia amal mandi garam romantika ni, dia rasa sangat diri dia tu semakin berubah. Dia rasa kasih sayang dengan suami dia semakin sayang. Ada yang lagi seorang tu, customer tu, dia kelakar sikit. Dia kata dia mandi romantika ni kenapa lelaki nak ikut dia je. Aku ke dapur, dia ke dapur. Aku tengok TV, dia ngikut aku tengok TV dia apa hal dia customer sana dia kelakar sikit. Dia cerita kan, cara dia cakap pun kita dah tergelak. Dia kata baguslah macam tu tanda kasih sayang kan. Dia kata, tapi itulah Kak aku rimas. Lepas tu kita gelak lah cakap kan. Dia kata nampak kasih sayang kan dekat situ kan, okey kata. Lepas tu barulah kita cerita inilah kelebihan romantika ni. Memanglah rimas sikit daripada cik abang cik keluar je, sampai dia duduk rumah ni ngikut. Kan gitulah ceritanya. Selain tu dia kata ada yang Kak Miza dengar ada customer yang tahap dah nak bercerai dah. Tapi lepas dia amal, Allah rezeki dia kata hubungan suami isteri tu pulih dengan amal mandi garam romantika ni. Waktu tu dia rasa kasih sayang dengan family, dia rasa dah nak bercerai tapi tak jadi. Dia macam tu, dia hubungan diorang semakin erat balik. Dia mudah sedar. Kadang-kadang orang kata tak ada kesedaran dalam diri.
Macam mungkin bila pergi tempat kerja, jumpa cerita yang baru. Pergi tempat kerja orang kata macam mana susah jugalah nak cakap benda ni. Mungkin pasangan jumpa orang yang lain sebab dah 5 tahun ke 10 tahun perkahwinan. Kalau boleh kita elak lah. Tapi ini antara ikhtiar yang Alhamdulillah yang ramai dah amal. Dan amal mandi garam ni orang kata nampak keberkesanan dia. So selain tu juga orang kata rezeki dia pulih dengan mandi garam. So bolehlah ikhtiar you all. Ada yang ikhtiar nak dapatkan zuriat dengan mandi romantika ni pun ada juga. Okay, yang next ni Kak Miza cerita pasal maskulin. Okay, maskulin ni dia koyak sikit. Okay, ni maskulin Okay, ni garam maskulin. Ini antara my favourite. Memang favourite Kak Miza. Okay, Kak Miza cerita yang ini Kak Miza akan amal mandi romantika. Romantika pula. Maskulin ni dia bukan untuk lelaki tau. Dia untuk semua jenis lelaki perempuan boleh mandi. Dia tak ada masalah. Cuma kita jadi lebih aktif je. Kita lebih aktif macam lelaki. Maksudnya khas untuk kita yang hari tu ada banyak kerja outdoor. Macam dulu Kak Miza banyak kerja luar kan. Jadi memang sukses maskulin ni antara kawan baik Kak Miza lah. Sentiasa memang akan mandi. Kak Miza mandi garam. Kalau time waktu niaga ke kan, waktu kerja dulu ke, Kak Miza mandi garam 2 kali sehari. Kalau waktu niaga Kak Miza mandi sehari 3 kali. Sehari 3 kali Kak Miza mandi. Pagi nak keluar, tengah hari balik tu, lepas tu sambung je niaga lagi. Balik niaga Kak Miza mandi. So 3 kali sehari lah. Memang dia buatkan badan kita rasa cergas. So kelebihan garam orang kata maskulin ni, dia diadun dengan wangian keberanian, only brave. So dia ada biru-biru tu, dia hasil daripada orang kata bunga telang. Selain tu dia orang kata dia dapat bantu membuang negatif dalam diri. Dia buatkan kita tampak lebih berani dan bergaya. Tampak lebih berani dan bergaya ni Kak Miza rasa dia buatkan kita betul-betul buatkan kita orang kata apa, jadi lebih macam cergas. Especially kalau time datang bulan tu Kak Miza suka mandi maskulin ni pagi-pagi. Hari tu memang betul-betul bertenaga sikit lah. Tak ada dah kita rasa letih, rasa lemau macam tu kan. So Kak Miza akan ambil maskulin. Kalau time Kak Miza betul-betul ada aktiviti lasak. Aktiviti tu yang agak penat sikit lah seharian kan. Okay. Selain tu kan maskulin ni ramai orang dia bantu untuk apa Dia bantu macam kalau you all ada masalah percakapan ke, susah nak bercakap ke, ada yang customer Kak Miza bagi tahu dia amal mandi maskulin ni. Dia kata dia berani untuk bersuara kat office dia. Dia antara pekerja yang kata yang orang tak heran, orang tak indahkan saya Kak. Dia kata kadang satu tahap ni penakut saya ni tahap yang kritikal. Sampai bila bercakap dengan customer tu, bercakap dengan bos saya salah pun saya takut. Okay, dia kata saya salah pun saya takut nak bagi tahu. Dia kata sampai saya salah, saya takut nak bagi tahu. Saya betul pun saya takut nak bagi tahu dalam keadaan bos saya marah tu. Tapi lepas saya mandi maskulin, lady millionaire, dia kata dia ada lebih berani. Yang ni yang penting. Bila kita bisnes kita nak kena berani. Bila kita kerja kita nak kena berani menyuarakan pendapat kita. Kalau tidak kita orang tak heran pun, orang tak pandang kita walaupun kita pekerja rajin. Yang itu kita tak nak. Kita nak dua-dua, kita ada balance. Kita kerja rajin dan kita berani menyuarakan pendapat kita. Kalau kita betul, kita bagi tahu. Kalau kita dalam keadaan benda tu salah pun, kita berani untuk bagi tahu yang benda tu salah. Menegakkan kebenaran. So dia kata lepas dia mandi ni, dia kata dia mudah berhujah dengan orang ramai. Kalau ada presentation, dia akan mandi. Mandi yang inilah. Ataupun ada projek-projek ke, dia nak kena presentation kan. Student ke memang sesuai mandi maskulin. Sebab dia buatkan kita orang kata dia bantu untuk kita bercakap dengan lebih mudah. So especially hujah-hujah kita, Allah rezekikan datang idea yang curah-curah. Okay, yang lagi satu ni kita ada natural, garam natural. Yang ini yang ni garam natural. Yang ni garam natural. Okay, garam natural ni dia garam bukit yang tak berbau. Dia tak ada bau, dia sangat orang kata natural dan alami. Siapa yang boleh
Dia remedi yang natural dan alami. Selain tu macam biasalah, dia membantu untuk hilangkan stres dan tekanan perasaan. Dia betulkan aura yang bocor. Selain tu merawat orang kata masalah sakit-sakit badan. So masa mandi garam ni, kelebihan garam ni bila kita mandi kan, dia tak ada bau. Untuk orang yang ada alahan dengan perfume bau-bau tu, so boleh try yang ni lah. Dia pun sangat-sangat best. Boleh guna untuk masakan juga. Kalau makan masakan, masakan kita jadi sedap. Selain tu juga kita boleh makan garam tu letakkan lidah sebelum makan, untuk orang kata untuk kesihatan. Okay, apa lagi Kak Mila nak cerita? Sebelum dah cerita pasal lampu garam semua, hari ni detail pasal mandi garam. Apa lagi? Okay, rasanya cukup sampai malam ni malam yang terakhir. InsyaAllah nanti Kak Miza esok, InsyaAllah lah Kak Miza akan buat lagi live untuk terangkan kata apa, produk-produk orang rezeki yang lain lagi, manfaat dia semua. Okay, sampai sini je malam ni. So terima kasih sebab sudi tengok live Kak Miza, dan selamat malam. Bye semua.